Ramadan Al-Mubarak, dia berlumba ke arah kebaikan. Antaranya kita tengok ada yang baca Quran, lombanya khatam Quran. Ada yang buat umrah kerana pahalanya seperti buat haji. Seperti ada orang yang banyak sedekah. Bila ditanya kepada Nabi, ayyus sadaqati afdal, qala sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan adalah paling afdal. Ada antaranya iktikaf di masjid, ada antaranya beri makan orang. Jadi semuanya ini menyebabkan dia begitu bersemangat nak buat raya. Jadi jadilah Ramadan ini sebagai satu bulan pesta ibadah, kita meraih ketakwaan daripada Allah. Saya rasa sekadar itulah, walaupun saya kata nak berhenti 8.30, pelajar juga 15 ini. Kita buka soalan dalam masa 15 ini untuk kita faham beberapa isu. Saya persilakan siapa nak tanya. Ya. Ustaz, saya nak tanya pasal bagaimana dekat sahabat-sahabat Nabi SAW di zaman orang Islam. Bagaimana dekat sifat mereka semasa datangnya bulan Ramadan, dan kemudian bagaimanakah keadaan mereka selepas tamatnya bulan Ramadan dan datangnya Syawal. Okey. Dalam masalah ini sebenarnya mereka ni macam kita juga, tetapi kelebihan mereka kerana mereka ini dibimbing oleh murabbi yang terkenal, muallim, iaitu Rasulullah. Jadi Rasulullah pupuk mereka. Sebab itu dalam hadis kita baca, ada Nabi datang dalam bentuk peringatan, ada dalam bentuk larangan, ada dalam bentuk tegahan, ada dalam bentuk ajaran semua. Ini semua berlaku. Tapi proses itu menyebabkan mereka jadi tinggi nilai puasa mereka. Pertama, Nabi galakkan mereka supaya gembira dengan kehadiran Ramadan. Asasnya, kata Nabi SAW, ada dua penyeru bila hampir Ramadan, menyeru, ya baghiyal khairi abashir wa ya baghiyal syarri aksir. Wahai yang nak buat kebaikan, maka gembiralah, sebab tawaran offer banyak. Wahai yang nak buat kejahatan, cukuplah, jangan buat. Saya terbaca seorang sufi yang dinakalkan, dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya At-Taiful Ma'arif. Seorang sufi yang digelar sebagai Al-Balkhi, kalau tak silap saya. Dia ni pada awal Ramadan, pada sebelum Ramadan, dia sedang mabuk, tangannya pegang dengan botol arak, minum arak ni tuan-tuan, dia lebih tinggi pada rokok lagi. Maknanya ketagih, mabuk, dia tak boleh sekali dia minum sekali itu, dia tak. Jadi bila dah dia minum dalam keadaan mabuk, diberitakan kepadanya, esok Ramadan, bulan yang Allah bagi keberkatan. Terkedu dan terkejut dia, tersentak daripada lamunan hidup, yang akhirnya dia pecahkan botol dia menangis, dia bertaubat, dan akhirnya dia mengambil semangat Ramadan itu, dia mengubah senario hidup dia. Akhirnya dia menjadi seorang yang benar-benar takwa, termasuk di kalangan wali daripada awliya Allah. Semangat Ramadan. Yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhum, sifat mereka ini sebagaimana yang disebut oleh Allah, as-sabiqun al-awwalun. Mereka ini suka berlumba-lumba dalam kebaikan. Jadi apa-apa offer yang dikemukakan oleh Rasulullah, mereka akan buat. Contohnya apabila Nabi kata man fattara sha'iman, siapa yang buka orang puasa, maka dia banyak ajak sama-sama buka puasa di rumah masing-masing. Ada seorang tokoh ulama terkemuka zaman tabi'in, antaranya Hammad radhiyallahu anhu. Hammad ini tuan-tuan, Allah jadi dia ulama besar, dia kaya, dia antara hartawan yang berjaya dengan perniagaan aset yang banyak. Tuan-tuan tahu
ia kami buka puasa setiap malam Ramadan sebanyak 500 orang. Tuan-tuan, maknanya se-Ramadan yang dia buat, kalau umur kita 80 tahun buat, se-Ramadan sahaja mungkin kalau umur kita, betapa lobanya mereka. Ada yang begitu kuat baca Quran sehingga menjadikan khatam pada bulan Ramadan beberapa kali. Ada dua antaranya Imam Syafi'i dikatakan sampai 2 kali. Bahkan dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah pun hampir sama. Bahkan sebahagian yang hebat-hebat sampai 3 kali. Tengok, kita tak payahlah 3 kali sehari, 3 kali sebulan, okey dah. Sekali sebulan waktu, okey, no. Alhamdulillah. Masing-masing dengan kesibukan masing-masing. Begitulah mereka menggunakan bulan Ramadan. Bahkan Nabi beri 2 indikator. Kata Nabi SAW, ma marra 'alal muslimina syahrun khairun minkum. Tidak berlalu kepada orang Islam bulan yang lebih baik daripadanya, daripada bulan Ramadan. Dan tidak berlalu bulan yang lebih celaka bagi orang yang munafik lebih daripada bulan Ramadan. Sebab orang munafik bila datang bulan Ramadan, keluh besar. Pada dia yang nampak puasa lapor susah tau. Kat mana, kedai mana buka ni nak makan. Dia jadi lain, mengaruh. Tapi orang yang beriman, dia nampak offer tawaran Tuhan yang baik. Jadi itu antara yang membezakan. Allah. Ya. Saya nak tanya berkenaan dengan kisah Perang Badar. Yang mana Perang Badar juga berlaku dalam bulan puasa. Jadi bagaimana bulan puasa dan juga bulan Ramadan ni sehingga boleh memotivasikan tentera-tentera Islam pada ketika itu sehingga membawa kepada kemenangan Islam. Sahabat kita bertanya tentang bulan Ramadan juga berlaku Perang Badar. Dan natijahnya Islam menang. Perang Badar mengikut sebahagian besar ahli sejarah berlaku pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Di satu tempat namanya Badar, lebih kurang dalam 200 km daripada Madinah. Tapi bukan jalan ke Mekah, jalan lain, jalan laut. Jadi bila berlaku Perang Badar ini, natijahnya orang Islam menang. Macam mana kita nak mengambil rangsangan semangat motivasi Ramadan membawa kepada kemenangan? Saya ingat guru kami Fadilatul Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili menyebut dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Sebenarnya katanya sejarah Islam cukup hebat dan begitu bergaya kemenangannya dalam bulan Ramadan. Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan, Islam menang. Perang Khandaq persediaannya untuk gali dan untuk berusaha dan sebagainya pada bulan Ramadan walaupun berlaku selepas itu. Pembukaan kota Makkah berlaku pada bulan Ramadan. Bahkan sebahagian daripada peperangan lain berlaku pada bulan Ramadan. Kita tengok Qutus rahimahullah ta'ala membantai puak-puak yang dipimpin oleh Mangku Khan, saudara kepada Pulaku Khan, pasukan Tatar, yang berlaku pada tahun 658 Hijrah, berlaku pada bulan Ramadan. Kita tengok bagaimana tentera Islam Tariq bin Ziyad yang telah diarahkan oleh Musa bin Nusair dalam pembukaan kota Spanyol termasuk Gibraltar ataupun Jabal Tariq, berlaku pada bulan Ramadan. Pembukaan kota Andalusia 99 Hijrah berlaku pada bulan Ramadan. Begitulah seterusnya, termasuk dalam peperangan-peperangan yang hebat. Yang mutakhir seperti peperangan Mesir buat kali pertama dapat membantai Israel 1973, berlaku pada bulan Ramadan. Yang lebih kemudian lagi berlaku peperangan Herzegovina lawan dengan tentera Serb, berlaku pada bulan Ramadan, yang mana mereka menamakan peperangan mereka sebagai Badar kecil, mengambil semangat motivasi. Jadi di sini kita nampak bahawa bulan Ramadan ini bulan memberi satu semangat momentum kepada umat.